Rekod ini akan saya bacakan kiriman email yang saya ceritakan awal tadi. Seorang pendengar yang bertugas sebagai seorang pemandu teksi. Beliau ada seorang penyewa teksi lah. Jadi beliau ni adalah pemilik penyewa. Dia ada seorang lagi kawan yang menyewa teksinya, yang menggunakannya sebagai part-time driver. Dan kisah yang diceritakan ni ada selisih faham. Selisih faham oleh sebenarnya email dia kirim panjang sampai ceritakan tentang selisih faham apalah. Dan saya rasa pendengar-pendengar pun tak perlu tahu tentang apa sebenarnya. Tapi yang perlu tahu adalah tentang pengalaman misteri Encik Samad, seorang pemandu teksi yang alaminya. Kata Encik Samad, beliau ada masalah selisih faham dengan pemandu part-time beliau. Dan ini menyebabkan keadaan situasi menjadi begitu tegang. Pemandu part-time saya, orang kita, bangsa kita KC. Dan setelah dia tidak memandu lagi, saya terpaksa kayu sorang-sorang daripada pagi sampailah ke malam. Kemudian kadang-kala saya berhenti seketika, saya pulang ke rumah, tidur untuk 2 jam, saya keluar terus memandu untuk mencari sesuap nasi setiap hari. Dan entah macam mana, sejak teman saya ni dah bergaduh dengan saya dan tidak lagi lah seolah-olah rapat dan kawan dengan saya, teksi saya seringkali rosak. Senang Kisi, mudah rosak. Kalau ada penumpang nanti sedang memandu, kadang-kala di traffic light, dia akan terus mati. Hidupkan enjin, langsung tak boleh hidup. Terpaksa Kisi saya turunkan passenger. Kadang-kala ada passenger marah. Dan kadang-kala pula pernah waktu hujan Kisi terkena kejadian sedemikian rupa. Jadi pada satu hari saya ni ada menjemput seorang pakcik yang baru balik daripada mengubatkan orang. Saya sebenarnya tak tahu dia. Dia pun naik teksi saya. Dalam perjalanan dia nak pulang ke rumah, dia pun berbual-bual dengan saya. Kemudian bila saya pun cakap dengan dia lah, tanya, oh rupa-rupanya dia tukang ubat Kisi. Dan kisahnya akan saya beritahu anda sebentar nanti sebab ada pesanan yang harus saya putarkan kisah ini. Cik Samad ada seorang pemandu part-time sementara teksinya ada selisih faham dengan pemandunya. Temannya ni dah tak memandu teksinya lagi dan menjadi musuh. Sejak pemandu kedua ni dah berhenti dari memandu, Cik Samad harus bertugas dari pagi sampai ke malam setiap hari untuk mendapatkan sewa teksi. Dan sejak itu juga teksinya kerap rosak. Ya, kadang-kala terhenti di perhentian ataupun di traffic light waktu hujan, penumpang marah dan sebagainya. Dan satu hari ini beliau ada menjemput seorang pakcik yang baru saja balik daripada mengubatkan seseorang, merawat seseorang. Jadi dalam perjalanan mereka berbual dan Cik Samad baru tahu yang pakcik ni tukang ubat. Cerita punya cerita dah sampai di kolong blok rumah pakcik ni. Pakcik ni pun turun. Bila dia nak angkat barang di belakang, sebelum saya jalan, dia tepuk teksi saya beberapa kali. Oh, agaknya dia lupa barang di back seat. Saya toleh belakang, tak ada apa-apa. Kemudian dia buka pintu. Dia kata, awak ada 5 minit tak? Saya nak cakap dengan awak sekejap. Jadi saya pun, apa pula pakcik ni Saya matikan enjin, saya keluar dari teksi. Kemudian dia berbual dengan saya, awak ada tak kalau pandu teksi ni ada benda yang tak kena ke, sesuatu yang aneh, yang pelik berlaku? Saya fikir-fikir balik, teksi saya selalu rosak. Dah hantar servis banyak kali, orang kata dah tak ada apa-apa tapi tetap rosak. Kemudian dia suruh saya buka belakang. Saya pun pergilah ke depan untuk buka bahagian belakang teksi. Saya buka, kemudian dia tunjuk saya, awak nampak ni apa tak? Kisi, saya terperanjat Kisi. Di belakang teksi saya ada bungkusan, betul Kisi, macam makhluk pocong, tapi ini jenis anak patung kecil. Ada 5 lilitan ikatan, sama bentuk macam pocong, dan bahagian muka tu adalah lukisan Kisi yang saya rasa macam cap jari, ibu jari orang yang kena darah. Bila saya nampak, saya istighfar. Saya rasa mungkin ini penyebab teksi awak rosak ataupun gangguan yang awak alami selama ini. Tak apa, saya buang ni tak boleh buang sembarang, biar saya uruskan. Jadi Casey, saya pun berdiri di belakang. Pakcik tu sebelum dia pegang benda tu, dia angkat tangan baca doa Casey. Lama Casey, dalam 5-10 minit saya berdiri di sana tengok dia baca doa. Kemudian baru dia pegang dengan tangan kanannya, dia baca bismillah, dia angkat barang tu. Casey, saya dapat rasakan tangan pakcik tu macam keluar asap, seolah-olah benda tu panas. Bila saya tengok depan mata terperanjat. Kisi, bila pakcik tu angkat pegang tu, nampak asap sedikit keluar, ataupun asap kecil katanya di sini, keluar di celah-celah ibu jari ataupun jari pakcik tersebut. Kemudian dia angkat, pergi dekat tong sampah, dia buang dalam tong sampah.
Bila saya pandang, saya terperanjat dan saya tak boleh syak sangka. Bila saya tanya, "Pak Cik, siapa yang buat?" Dia kata dia tak tahu. Dia cuma menguruskan apa yang dia boleh bantu. Jadi dia suruh saya berhati-hati. Saya masuk dalam kenderaan dan saya bertanya pada diri saya, adakah perbuatan yang meletakkan barang supaya teksi saya ni tak maju perbuatan bekas pemandu saya? Bagaimana, Casey? Itu saja pengalaman saya dari seorang pemandu teksi namanya Encik Samad, berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda